أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi sama-sama kita hidup dalam dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, atba' tabi'in, alim ulama, tuan-tuan guru yang telah menyambung risalah dakwah sehingga sampainya Islam kepada kita pada hari ini, alhamdulillah. Yang saya kasihi, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh Tuan Kuasa Surau, para alim ulama, para asatizah, pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah rezekikan kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan fardu maghrib secara berjemaah. Walaupun ada orang yang dah tak sempat sebab cucu dah balik, tapi Allah pilih kita hadir. Masya Allah. Jalan pun teruk hari ni kan. Kami daripada Johor tadi, pada mana-mana lagi sangkut dah. Nak sampai ke Shah Alam, Masya Allah. Gerak sana 1.40 sampai sini tadi 7 suku. Jalan jam, Masya Allah. Tapi alhamdulillah Allah rezekikan kita hadir pada malam ini. Ketahuilah ia antara nikmat yang sangat besar. Inna hadza akbarun ni'am. Yang kedua, jangan lupa untuk kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wa baraka wasallam. Kerana disebabkan usaha dakwah baginda biiznillah hari ini kita dapat menikmati dua nikmat yang utama tadi. Ala kulli hal, kita masuk pada malam ini sikit lagi berkenaan dengan bab pada membina akhlak anak-anak. Kemudian selepas daripada bab ini kita akan sambung tentang bahaya lisan. Tengok gaya tu sempatlah malam itu, insya-Allah. Baik. Sani rahimahullah taala menyebut kepada kita tentang keperluan seorang, kalau dalam bab mendidik anak ni banyak disebut ayah. Sebab bertanggungjawab mendidik ni memang terbeban besarnya di atas bahu seorang yang namanya ayah. Tak kiralah apa dia panggil, bapa ke, walid, abi, abah, apa jugalah panggilannya. Maka pertama sekali perlulah dia ditunjukkan dengan apa-apa yang disenganinya, yakni dengan maksud jika anak itu ada perasaan padanya malu. Segan ni lain negeri lain maksud. Ada negeri segan ni malu, ada negeri segan ni malas. So dalam bab ini segan ni dengan maksud malu lah. Jika ada perasaan malu padanya, yakni dalam diri dia sendiri, dia akan segan ataupun malu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Apa-apa perangai yang sifat dia bukan dari kategori mahmudah tapi kategorinya mazmumah, maka dengan sifat tadi mudah-mudahan anak ini terhindar daripada perkara tersebut. Dan dia juga akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak senonoh. Maka jika insya-Allah, dan saat itu bolehlah sang ayah tadi bergembira sedikit apabila melihat anaknya sudah melakukan perkara yang sedemikian, yakni dia malu nak buat benda yang tak baik, dia tahu yang ni elok, yang ni tak elok. Waktu tu ayah bolehlah rasa gembira dengan maksud alhamdulillah anak dia dah duduk on track, elok dah tu. Tapi terus selamat ke? Belum. Kenapa? Itu barulah alamat ataupun tanda si anak tadi sudah mula lurus akhlaknya, jernih hatinya, dan ada sifat malu dalam dirinya. Akalnya juga pada keadaan yang sangat baik. Tapi harus diingatkan bahawa anak yang sudah mempunyai sifat tadi janganlah pula diabaikan, dan dia harus terus dibantu untuk melanjutkan didikannya sesuai dengan perasaan malu dan tamyiznya tadi. Macam kita sebut dalam kuliah yang terakhir sebelum ini, tamyiz ataupun kita kata mumayyiz ini, anak yang boleh membezakan. Musannif pun sebut kat sini, anak yang boleh membezakan sesuatu.
Biasa kita sebut orang yang mumayyiz ni boleh membezakan baik dan buruk. Tak apa kena agak tu. Sebab kalaulah dikira mumayyiz, dia boleh membezakan baik dan buruk, maka yang menyamun umur 4-50 tu tak mumayyiz lagi. Tak? Kalau letak depan dia ada halib, susu, dan juga ada najis, dia tahu nak ambil yang mana minum, yang mana nak buah. Kira orang yang tamyiz lah. Jadi dengan perasaan yang telah dibekalkan kepada dia, Nabi pun pesan al-haya'u minal iman. Malu ni adalah antara syu'bah, cabang-cabang daripada keimanan. Maka kena diteruskan pendidikan akan perkara tersebut, yakni malu tadi, kepada si anak. Diberikan satu tamthilan yang mudah, iaitu biasa terjadi pada diri anak-anak ini mempunyai tabiat makan yang gelojoh. Nah, ini biasa budak. Dan ini juga perlu dididik. Misalnya hendaklah ketika makan sentiasa menggunakan tangan kanan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim di hadapan ayahnya. Dan supaya makan apa yang ada di depannya sahaja. Yang ni pun memang warid. Nabi SAW pernah tegur seorang budak. Nabi kata, ya ghulam, panggil budak, nabda'u bi bismillah, mula makan tu dengan bismillah, qul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Jadi tak ada makan ikut dan cekau je apa yang ada, tak nah. Dan anak itu tidak boleh makan sebelum orang lain memulainya, wabil khusus orang tua, mak ayah, guru-guru atau siapa juga, itu adab dia. Bila makan dengan orang yang lebih utama, yakni mak ayah, orang tua lah, maka janganlah makan terlebih dahulu daripadanya. Dan diajarkan kepada anak tadi supaya makan apa yang ada di depannya sahaja. Sahaja ni dengan maksud pada permulaan. Apa yang terhidang ada dekat, ambillah yang tu dengan kadar yang sepatutnya. Dan ketika makan tidaklah gelojoh, tapi suruhlah mengunyah akannya sebaik-baik. Dan antara suapan dengan suapan yang lain, janganlah terlalu cepat. Jangan pula mengotori kedua tangannya atau pakaiannya pada perkara yang tidak perlu. Yang ni adab. Kalau kita baca, baru ni Maulana Lutfi share tentang manaqib guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, Fizahullah. Antaranya adab beliau dalam makan. Sebab tu Syekh Nur ni kalau dia ajar beradab memang strict. Beliau sendiri mempraktikkan benda itu. Tiap-tiap suap. Syekh Nur ada kuliah bulanan di Surah Al-Hijrah, Kata Warisan, Sepang. Tiap-tiap bulan dia kuliah di situ. 2 malam sebelum giliran saya, Syekh Nur. Malam berikutnya adalah Syekh Asri. Malam berikut tu baru saya. So setiap malam Syekh Nur, semua orang boleh tengok siapa yang makan sekali. Suap, Bismillahirrahmanirrahim. Suap. Sagi kunyah elok, tenang elok je. Suapan kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Atas setiap suapan padanya Bismillah. Kita nak boleh yang mula-mula Bismillah pun kira untung lah. Kadang-kadang lajak dah makan separuh, saya lupa Bismillah. Itu Bismillah ya awwaluhu wa akhiruh. Itulah hari-hari. Nak cerita adabnya para ulama, diajarkan kepada kita yang sedemikian. Dan juga kenalah dibiasakan dengan anak ini memakan roti, kalau Arab ni roti lah, ataupun nasi tanpa lauk, dengan maksud sehingga tidaklah terlalu padanya kuat makan, atau makan makanan yang enak berlauk saja. Nak ajar anak ni kena padanlah apa yang ada. Alhamdulillah. Sebab tu baru ni bila viral kata apa, budak di pondok kan, di Kedah, kan nasi lauk telur dengan air. Viral. Zaman ni zaman viral. Saya kata apa, okey lah tu. Memang kami ngaji pun gitulah. Kira nasi dengan kopi O ni kira Alhamdulillah. Tuang kopi O lah. Hari ada banyak-banyak. Hari sikit-sikit lah apa masalah. Kita pergi bukan nak makan, kita pergi nak mengaji. Bukan sampai tak ada makanan. Alhamdulillah. Tapi orang ni kadang-kadang saja, asal apa yang boleh diburukkan, maka diburukkan untuk institusi agama. Wal'iyazubillah. Sebab banyak makan ni, takut jadi kadang sebahagian manusia banyak makan, banyak beleram. Jadi apa dia buat? Tidur kuat, mengarut kuat, mengaji malah. Nah, kita nak elakkan benda tersebut. Dan tegurlah pada si ayah tadi akan anaknya, akan keburukan makan yang terlampau banyak. So ni taukid lagi. Dan menyamakan dengan cara makan binatang. Yang makan banyak ni binatang. Tengok singa kalau dapat rusa seekor, dia lahap, Masya Allah. Jangan ajar sampai yang sedemikian. Dan sebaiknya anak ini perlulah diajak untuk membiasakan diri dengan makan seadanya. Memilih apa saja makanan yang asalkan patut dan halal. Halalan tayyibah. Banyak kita halal tengok, tayyibah tu kurang sikit. Saat ni halal ni, halal lah, tapi telan sampai periuk seorang, itu dah tak baik lah tu. Jangan. Dan suka pula pada makanan yang kasar ataupun tidak lazat. Maknanya bukan sentiasa makan sedap. Tentang berpakaian pun sedemikian juga, hendaklah mengemari pakaian tidak berwarna, yang sehingga khususnya perempuan. Jadi istidraj.
Kembang dan bukan juga daripada sutera untuk lelaki. Perlu dijelaskan kepadanya bahawa pakaian seperti itu hanyalah baik untuk kaum wanita, sedangkan lelaki tidak memakainya, yakni sutera tadi. Kadang orang kata ustaz, melainkan ni kalau kita bincang dalam fiqh lainlah, orang yang memang ada masalah kulit yang dia kena pakai kain sutera, tu cerita lain. Ni kita ustaz, saya pun rasa saya ada masalah kulit kot. Rasa tu kita nak pakai sutera. Kita koyak buang je lah kulit ni senang. Betul, pakailah sutera tu nah. Ucapan yang sedemikian disebut kepada kita perlu diulang. Ni taukid ni kena ulang sebut kat anak. Berapa kali tak kisah. Agar anak itu menyedari dengan sebenar-benarnya hakikat yang kita sebut tadi. Makannya bagaimana, pakaian bagaimana, muamalah harian macam mana, adab macam mana. Kena ulang selalu. Dan janganlah kita mengeluh pula, ustaz saya tak larat sebut kat anak daripada kecil aja. Gitulah sifat dia. Tak payah kata anak, hatta kita sendiri pun kadang bila kita dah masuk satu peringkat umur baru kita sedar, oh ni betul lah, oh ni kena lah, yang ni tak boleh lah. Dulu mak ayah kita pesan sama je, tak jalan ke? Tanyalah tuan imam kita buat. Mula-mula dipaksa oleh ayah ke, tapi imam kita dak saya lah kot. Mak ayah suruh mengaji agama ni kira kena pergi pondok seksa betul. Dah lah pondok kena buat sendiri kan, nak tidur dengan pelita ayam tu je. Makan pun ala qadar. Bulan Ramadan meriah lah sikit, orang bagi tu bagi bulan lain apa yang ada lah kan. Ikut ke kita memang tak ada, tapi hari ni baru kita sedar hikmah. Sekurang-kurangnya kita tahulah juga bainal halal wal haram, bainal haqqi wal batil. Hari ni baru kita nampak hikmah. Ada lagi benda yang saya belum faham, mungkin esok umur dah 6-70, kalau panjang umur kita nampak oh patutlah begini dan begini kan. Mana itu proses. Jadi ulang je, tak apa. Jangan pernah bagi alasan jemu ulang. Dan jika pada suatu ketika melihat seorang anak yakni yang melakukan perkara yang dilarang, sama ada pakai pakaian yang melampau tadi ni, tak kiralah daripada sutera atau sebagainya, hendaklah si ayah menunjukkan keingkaran, yakni marah di hadapan anak tadi. Kena marah, tegur dia. Sebab saya jumpa ada orang kata sebenarnya marah ini tidak termasuk dalam didikan Islam. Mari ikut mana pula mazhab jadi ni. Anak marah tak boleh, rotan tak boleh, takkan nak suruh anak jadi syaitan pula kan. Ada lah tu. Saya pun tak tahu lah mai ikut mana idea tu, wallahu a'lam bissawab. Bukan marah ni dengan maksud menyakiti, marah untuk mendidik. Pukul pun sama, bukan pukul untuk menyakiti kan. Kalau ayah-ayah sekarang mungkin tak ada lah kot, wallahu a'lam. Ayah-ayah dulu rotan je kan. Ekor pari tu paling favourite, kena belakang airbrush, corak penuh di paha. Bukannya mati pun nak didik jadi manusia. Dah semayang lambat siapa suruh, kena balun. Tapi tujuan dia nak didik menjadi manusia. Sang ayah tadi perlu menjaga anaknya daripada pengaruh anak-anak lain yang sentiasa dibiasakan oleh ayah mereka dengan keseronokan serta diputi dengan kesenangan belaka, atau mereka yang gemar memakai pakaian-pakaian indah-indah tadi dan serba baik sahaja. Bukan tak boleh pakai elok, kita pakai elok lah, tapi bukan mesti kena baju tu yang mahal-mahal sahaja, atau mesti sutera, mana boleh itu pakaian perempuan. Perhiasannya mesti daripada emas, itu perhiasan perempuan. Orang lelaki pakai perak dah lah kan. Kita dibenarkan dari sudut syarak yang tu, maka yang tu saja. Maka kalau ada anak-anak kita nak terjebak, maka si ayah wajib menghalang anak-anak daripada terjebak dengan yang sedemikian. Sebab taklif dalam awal bab ni kita sebut, Allah Ta'ala akan tanya akhirat esok kepada yang ditaklifkan, wabil khusus ayah, dan kemudian baru mak dan siapa yang mengasuh mereka, akan apa yang telah diajarkan kepada anak. Jika dia buat benda-benda itu kita tak pernah tegur, maka terpalit sekali. Adapun jika telah mendidik, maka dia jalan juga. Yang tu mudah-mudahan Allah selamatkan kita insya-Allah. Juga perlu dijaga apabila bergaul dengan orang-orang yang suka membisik-bisikkan sesuatu yang menjadi keinginan yang kurang diperlukan. Takut-takut terkena penyakit yang sangat kita bimbang. Kita baca dalam muqaddimah bab dalam Riyadhah Ruhiyah dulu, tarbiyah hati ataupun latihan jiwa ini. Satu penyakit yang pernah menghinggapi umat terdahulu, Nabi kata al-wahn. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mal wahn? Al-wahn ni apa? Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia yang keadaan yang sangat melampau. Allahu akbar. Yang ni kadang takut kau nak sebut. Macam-macam lah habuan dunia ni. Ada dalam bentuk jawatan pangkat, ada dalam bentuk wang ringgit, ada dalam bentuk kedudukan, ada dalam bentuk perhiasan, macam-macam. Dan kadang kita tahan satu bahagian, tapi satu bahagian lagi kita lemah dan tewas. Kita bertahan di sini, Allah uji di lubang yang lain pula. Maka kena beringat. Wabil khusus saya lah dan kita semua. Dan semua ini mesti diperhatikan, kerana seorang anak sejak mula pertumbuhannya sudah dilalaikan daripada benda yang baik, ilmu pendidikan yang baik, maka apa akan jadi kepada anak tadi? Budi pekerti luhur tak ada, dia akan memilih akhlak yang rendah dan hina. Dia akan ikut yang tak elok lah. Antaranya apa? Yang pertama,
suka padanya berdusta. Sedangkan berdusta ini antara amaratun nifaq, ciri munafik. Nabi sebut dalam dua-dua riwayat, sama ada yang 3 atau yang 4. Wa idza haddatha kadzaba. Orang yang bila bercakap bohong. Yang ni ya Allah, takut tu. Dan mutaakhir ini, zaman-zaman ujung ni lah, kita kata akhir zaman ni, pembohongan ini sudah menjadi perkara yang sangat biasa. Bohonglah apa benda pun. Dan kalau dibiarkan, ia akan menjadi barah yang sangat berat, sehingga kita lupa ia adalah antara alamat-alamat atau tanda-tanda minal munafiqin, orang munafik, wal'iyazubillah. Yang keduanya, bahkan akhirnya ia menjadi pendengki apa sahaja, hasad kepada orang macam-macam. Hasad ni dalam Islam ada 2 je yang dibenarkan. Yang pertama, pada orang yang ada ilmu, kita hasad dengan ilmunya, dengan maksud kita nak belajar sehingga macam tu paling kurang, supaya kita juga dapat menyebarkan ilmu dan memberi pahala kepada kita sebagai bekal akhirat. Bukan dengan menjatuh, merosak atau menidakkan dia. Bukan. Kadang orang terbalik. Nanti tak apa, aku pelingkup untuk imam ni kita. Nanti aku buatlah cerita apa-apa yang patut. Dan ini sangat banyak berlaku dalam syariat. Yang kedua, hasad pada harta orang yang kaya dengan maksud kita pun nak kaya juga untuk infak, sedekah seperti mana yang dia lakukan. Bukan dengan menjatuhkan perniagaan, pekerjaan, usaha yang dia telah buat. Yang lain-lain tu sah. Atau menjadi orang yang mencuri. Dan ni banyak lah. Yang bulan berapa tahun lepas, yang area kita ni lah, yang Darjah 5 rompak 7E je. Darjah 5 ramai-ramai pergi serang 7E, bawa pistol mainan pula tu. Yang jaga 7E tu bukan Darjah 2. Kita kenal ni pistol mainan ke tak. Akhirnya kena tangkap, tak pasal. Sebab apa? Mungkin kerana dibiasakan dengan akhlak yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada mereka. Sebab anak-anak kecil, Darjah 5, Allah sayang, duduk dalam. Dan juga gemar mengadu domba. Ni banyak lah ni, 3 penyakit serangkai: buhtan, ribah, namimah, adu domba, umpat, dan seumpama dengannya. Yang ni dimari serangkai. Yang ni lah yang paling banyak dalam masyarakat. Semua ini hasad dan akhirnya jadi adu domba. Kemudian suka meminta sesuatu dengan paksaan, banyak berkata-kata yang tidak sepatutnya, ketawa yang berlebih-lebihan, suka berlawak pada perkara yang tidak pada tempatnya, dan merasa tidak gembira apabila tidak dapat mengeluarkan kata-kata yang kotor sebanyak-banyaknya. Hati terbaliklah. Ada orang terlepas cakap satu pun rasa tak senang. Tapi ada orang tak dapat maki hamun, tak dapat mencarut, rasa tak tenang. Terbalik. Jadi yang tu jangan. Keadaan yang tidak baik seperti ini dapat dihindarkan. Yang dielakkan pada anak dengan cara memberikan didikan yang baik dan disibukkan kepadanya beberapa perkara. Antaranya, kalau zaman sekarang ni kita kata sekolah lah. Atau dalam kitab sebut, sama ada disibukkan dengan ilmu, seperti membaca padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohkan di surau kita, Pak Aisyah baca Al-Mulk. Saya pergi Johor, tadi kami daripada Johor, 2 hari lepas pun ada kat sana, sembang dengan pegawai, dipanggil apa lah, lebih kurang macam pegawai pendidikan daerah lah kot, lebih kurang, tapi bahagian agama di Pejabat Agama Islam. Dia bagi tahu bahawa memang dah diwajibkan di masjid-masjid mereka selepas Isyak baca suratul Mulk. Pagi pula ada benda yang kena baca, tak kira lah, ada orang baca ratib haddad, ada baca ratib atas, macam-macam lah. Kita kata kenapa buat macam tu? Dia kata biar kita buat dalam bentuk penguatkuasaan supaya ia menjadi amalan dan dapat membentuk manusia. Mana drastik tindakan yang ambil, alhamdulillah. Dan surau kita walaupun saya rasa Selangor tak wajib lagi ilmu lah, tapi dah banyak tempat yang baca. Lepas sini buat, saya pun sebut kat Masjid Sungai Kandis, Masjid Muslimin, mereka dah buat dah start tahun lepas. Mana pergi saya sebut buatlah. Bukan wajib atas semua orang, tapi ambil sebab kita nak itqum minan nar, nak pembebasan daripada api neraka Allah, nak selamat daripada azab kubur. Antara burhan ataupun hujjah ataupun pelindung dia adalah dengan mengamalkan suratul Mulk. Biasakan anak-anak. Biasakan. Yang kedua, membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni banyak. Sangat banyak. Bacakan kepada mereka. Hatta hadis-hadis yang ringkas pun tak apa. Yang berkaitan dengan anak-anak, antara pesan Nabi, antara sebab bala Allah turun apa dia? Pendek dia disebut wa'aqa ummahu, anak yang derhaka pada ibu dia. Baca yang tu dulu dah malam ni. Esok sambung lagi. Yang kedua Nabi kata wajafa abahu, orang yang jauh, anak-anak yang jauh daripada ayah dengan maksud berbalah, bergaduh, tak puas hati sebagainya. Lepas tu esok cerita lagi, lusa cerita, ambil satu-satu.
bukan banyak. Yang penting biasakan dengan mereka dengan hadis Nabi. Bila waktu sesuai ni? Ba'dal isya', selepas isya'. Tapi isya' ni bukan asya'. Asya' makan malam. Kita asya' ni sampai 2 pagi asya' lagi. Jangan ajak. Ji, minum air, jom. Ke 10 jom, 11 jom, 1 pagi pun jom, lagi tak berjam. Dia asya' panjang, makan malam. Kira nak makan. Tapi ba'dal isya', lepas semayang, antara boleh kita buat tu lah. Baca Quran. Habis-habis malas suratul Mulk. Yang ni kalau tuan-tuan ngaji dalam murni, sebab saya rasa nanti ada gambar Dr. Asnan, kan? Antara fawaid tambahan, nanti mungkin beliau akan sentuh lah. Amalan-amalan yang Khatib Syarbini sebut boleh buat lepas isya'. Ada 4 benda kan. Antara je itulah baca Quran, halaqatul Quran. Duk buat majlis baca Quran dengan anak-anak. Yang kedua, majlis simak hadis, pendengarkan hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun yang disebut baca sejarah ataupun hikayat-hikayat yang berkenaan dengan orang-orang yang saleh. Boleh nak baca hikam kalau memang ada di kalangan kita yang asatizah kan, ustaz-ustazah. Di rumah baca dengan anak-anak. Tapi tak payahlah banyak bait. Dia baca sampai 3 pagi jam budak tu. Ambil 1 bait dulu kan. Hikam Ibn Athaillah lama dia. Dan hikam-hikam yang lain pun banyak. Kalau nak baca yang kita punya Nusantara, ada hikam Tok Pulau Manis ada. Baca. Bait pendek-pendek je. Sampaikan kepada mereka asalnya adalah ilmu. Ringkas tak apa. Dan mudah-mudahan akan memberi bekas kepada mereka. Sebab tajribah ulama' ni besar kesan dia kepada kehidupan anak-anak. Dan termasuklah wabil khusus kepada kita yang membaca. Dah pesan ke anak-anak bangun subuh, takkan esok kita tak bangun. Dia tengok ayah sembang ni. So kita akan bangun. Mungkin awalnya terpaksa, tak apalah manusia. Lama-lama akan jadi biasa. Walaupun saya percaya tempat kita. Kalau hari yang saya kuliah subuh kan, penuh Jumaat, alhamdulillah. Tapi masih ramai juga yang belum datang, maka kita biasakan. Dan apa-apa yang seumpama dengan, kalau kata Syabini sebut apa lagi? Halaqatul ilm, boleh buat halaqah ilmu ni lah, baca hikam dan sebagainya. Ataupun majlis zikir, duduk bacalah apa-apa. Ada nak baca, duduk malam-malam anak ambil wirid yang pendek, baca Sayyidul Istighfar ke, baca selawat tafrijiyah ke, kan panjang sangat kan, duduk pendek je baca. Yang penting buat halaqah zikir supaya rumah itu hidup, ada keluar padanya cahaya. Ni dah rumah kelam, dah bil api tak bayar pula, lagi kelam. Ni cerah elok, bil api bayar ke tak bayar, rumah cerah. Pasal apa? Dihidupkan dengan majlis-majlis yang membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dibiasakan mereka ini untuk berbakti dalam hal ehwal hidup mereka. Ajar tentang khidmat. Satu benda yang sangat mahal adalah suhbah. Kita tengok ulama-ulama besar, banyak barakah dinampak daripada suhbah. Tentang kalau kita belajar tentang Allahumma salli Muhammad, Imam Syafi'i, kalau kita belajar dalam fiqh kan, Imam Syafi'i gurunya Imam Malik bin Anas, naik ke atas Imam Nafi'. Dia belajar dengan siapa? Naik ke atas lagi sampailah kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar. Asalnya dia khadam kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang ambil ilmu direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dia khadam puluh tahun. Bila sebut khadam ni bukan macam cerita Ramli tu. Khadam turun bukan. Mana ahlul khidmah. Guru pergi ke mana, kerja dia tukang bawa beg. Guru masuk masjid, dia tak slipper bagi elok, air dia tolong tuang. Ni panggil ahlul khidmah. Nak apa-apa semua dia khidmat lah. Kadang guru tak larat, dia mengurut, macam-macam. Dan ahlul khidmah ni saya jumpa macam-macam, yang khidmat kepada para masyayikh dan guru-guru. Kita tengok dia biasa je, tapi satu masa bila Allah kurniakan kelebihan kepada dia, Allah bagi barakah, dialah orang yang paling alim sekali. Walaupun dhabit di kitab kita yang banyak, tapi dia paling alim, paling faqih. Saya tengok ramai, hatta sahabat-sahabat kami. Ni adalah ni saya sebut nama dia kan, dia tengok pula kan. Tapi pernah lah ada sahabat saya seorang yang ganti saya kat sini, tuan-tuan pun kenal dia, tapi nanti tutuplah saya sebut nama dia kan. Kalau kira zaman ngaji ni tak handai mana pun, tapi dia khidmat masya-Allah. Akhirnya Allah kurniakan nusrah. Oh, lekarani alim salah, Syekhul Akbar. Dulu kita nampak biasa. Sebab apa? Barakah. Yang ni memang kena biasa, dan inilah yang kalau tanya saya, kalau kita tengok antara benda yang paling besar hilang daripada generasi talib penuntut ilmu sekarang, anak-anak, iaitu khidmat atau kita sebut suhbah. Khidmat pada guru, yang tu paling kurang. Lalu depan guru ikut dan, tak ada tunduk sebagai hormat langsung. Guru nak lalu, dia pun lalu juga ikut dan. Ui, hilang hormat adab tu, tak ada dah. Yang tu lah kena dipupuk dan diasah balik. Tugas apa ni? Yang duduk dalam ruang ni lah, depan ni semua. Belakang tu di kemudian sikit, mak-mak ayah dulu. Dan yang ni tanggungjawab kita. Dan dengan yang demikian, maka dalam jiwa anak ini akan tumbuh benih mencintai kaum yang saleh.
minas salihin, minal ulama, kan? Dia akan sayang kepada mereka. Dia akan kasih kepada mereka. Sebab apa? Kita ajarkan mereka dalam benda tersebut. Tapi kalau kita sendiri pun tak diajarkan benda tersebut, kita sendiri tak praktis benda tersebut, kita pun tak amal benda tersebut, maka ia akan menjadi sia-sia. Satu perkara yang penting ialah hendaklah anak tadi dijaga agar jangan sesekali ia menyukai syair-syair yang mengandungi kisah percintaan antara lelaki dan wanita. Kalau Arab dulu syair lah. Kalau kita sekarang ni lagu, ni kena beringat ni. Lagu sekarang ni Masya Allah, takut kau dengar. Macam-macam lah lagu yang pelik-pelik. Tajuk kita pun tak ingat. Tanya anak-anak insya-Allah. Saya tak kata nak orang, tanya anak saya baru sekolah rendah pun. Tajuk lagu jangan sebut, sambung. Baca ayat Quran jam. Ya. Itu realiti cabaran mereka. Mungkin zaman kita tak banyak, kan? Tapi zaman mereka cabarannya besar. Maka apa kita nak buat? Jangan dibiasakan mereka dengan apa yang mengandungi sama ada kisah percintaan antara lelaki dan perempuan yang benda tu Allah tegah. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allah warning lagi, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kalau buat juga melampau, Allah warning, maka kita kena peringatkan anak-anak. Ya? Atau yang seumpama dengannya, tak kiralah apa sifat dia, sebab ia boleh menumbuhkan benih kerosakan dan kehancuran dalam jiwa. Tuan-tuan rasa tak percaya, balik try sebulan ni buka lagu je di rumah. Buka tengok lepas sebulan nak jadi apa. Kalau bos 10 jadi kawak ni. Orang Kedah panggil kawak. Nak terjemah bahasa standard orang panggil apa tu? Tapi kawak lah nak panggil apa. Kira teruklah keadaan perangai dia tu. Tak jumpa istilah standard. Tapi sebut gitulah, kalau biasa try lah kita cuba. Tapi jangan cubalah sebab mudarat dia sangat besar. Seterusnya, apabila anak itu nampaknya sudah memiliki budi yang luhur dan perbuatan yang husnul khuluq, akhlak yang baik atau terpuji ini, maka seharusnya dia dimuliakan dengan diberikan hadiah kerana kelakuannya itu yang merupakan suatu yang bermanfaat baginya. Bahkan dia merasa gembira apabila menerima hadiah. Sebab hadiah ni bukan mesti benda yang mahal. Sebab setiap orang padanya pemberian itu yang dirasakan nikmat berbeza-beza. Macam baru ni kami khidmat pada guru kami Fadil Ustaz Abu Zahrah Abdullah Tahir di Madinah. Saya duduk dengan beliau dalam 2 minggu di sana. Kita duduk dengan guru ni, kita nak ambil istifadah lah, sedutlah sebanyak mungkin ilmu dia, khidmatlah kat dia kan. Kita bawa kitab dia baca. Kita nak ajak dia pergi makan, dia makan tapi biasa je. Tok guru ni makan sikit, yang makan kita sebut nak belanja dia, yang makan kita. Tapi kat mana nampak dia nikmat? Bila bawa dia pergi maktabah, kedai buku. Masya Allah. Dia beli kitab, dia ambil kitab ni, beli, sedap baca kitab ni. Sedap kitab. Kita, kitab pun sedap pun. Kita sedap teringat nasi Arab tu, dia sedapkan kitab tu. Dia pun ambil nak bayar. Waktu tu kita bayar lah. Walaupun harganya murah, mungkin dalam RM70, RM30-40, tapi kenikmatan pada dia, hadiah yang bernilai adalah benda tu. Maka kita bagi kat situ. Pada anak-anak pun sama. Kalau anak-anak di pondok ni apa yang nikmat? Kalau ada orang bagi kitab, tak payah beli. Walaupun kitab RM2-3 je kitab Jawi tu. Kitab-kitab kuning kita kan RM2-3 je sekeping. Bukan macam kitab sekarang kulit tebal harga RM7-80 ni. Tapi nak beli duduk pondok kan ada duit. Kan ada duit sangat. Jadi orang beli bagi kitab nikmat. Sangat nikmat. So kita bagilah hadiah yang memberikan kenikmatan kepada jiwa mereka. Yang kelak ia akan menggembirakan mereka, dan untungnya adalah ia pahala yang berjalan untuk kita. Sambung. Jika tidak, boleh juga ia dipuji di khalayak ramai dengan maksud memberikan pengiktirafan, mentakzimkan dia. Alhamdulillah anak ayah sekian. Kadang terbalik, ada ayah-ayah zaman ni kita ingat ni, khusus untuk saya juga, dia kena ingat sungguh-sungguh. Kita kalau bab downgrade anak, kita mahir sungguh. Anak kita balik je, orang kata, oh bagus anak haji, besar dah. Besar saja ni, kau tipu sangat. Allah. Kena ingat ibu ayah betul ada clause atau term yang kita panggil anak derhaka. Tapi jangan lupa, ibu ayah pun kita ada silap dan ada dosa. Hari-hari kita downgrade itu. Saya ada jumpa ayah yang anak dia duduk rumah, duduk ngulang baca kitab. Kita tengok depan mata, anak dia silap sebut satu perkataan, yang perkataan itu tidak ada implikasi dari sudut hukum, tidak menyebabkan dosa, tak ada apa pun. Tersilap memasukkan harfun jar dengan alif lam. Dia punya hina anak dia macam jijik sangat budak tu. Saya kata tak gunalah walaupun dia ustaz.
Itu bukan cara. Sepatutnya anak dia duduk murajaah tu susah nikmat. Kadang anak lain balik rumah tidur je. Bila saya tengok, saya geleng kepala. Tapi kita nak tegur dia pun ustaz tak? Bukan caranya menghina dan merendahkan manusia, dan itu bukan adab dalam beragama pun. Jagalah, jaga. Ni saya jumpa lah ni, sedih. Teringat tu geram ada. Sebab dia ajar kemudian untuk mentakzimkan dia atas apa yang dah dia buat. Silap betul kan? Bila dia baca silap betul lah. Kata yang ni tak boleh masuk, fee je bukan fail. Dah cukup. Tak payah merendah-rendah menghinakan dia ni apa, tak kerti mengaji saja. Oh jangan. Itu bukan kaedah je. Belajar dengan siapa tak tahu lah. Lagi. Jika pada suatu ketika anak itu menyalahi apa-apa yang sudah diajarkan, ni tengok Musannif sebut ni, bukan saya sebut suka-suka hati. Maka untuk kesalahan kali pertama bolehlah diampuni, dan orang tua berpura-pura lalai atau tidak mengetahuinya sama sekali. Jangan dibuka rahasianya atau dinodai kehormatannya. Ni pesanan. Kita kadang terbalik, nak nampak kita gah. Kadang kita mungkin malu, ya anak aku mengaji nampak dahsyat ni, aku tak ngaji sangat. Jadi cara nak bagi nampak aku gagah, condemn dia. Jangan. Ni saya peringat diri saya bil khusus, sebab saya pun ada anak. Dan memang kita nak anak kita jadi lebih baik daripada kita. Itulah doa kita pun saban hari. Tapi jangan bila dia sampai satu peringkat, kita pula memperkecilkan dengan tujuan nak bagi kita jadi besar. Tak payah. Tak ada keperluan. Langsung tak ada. Malah sepatutnya kita mentakzimkan dia. Bukan kita berlebih-lebihan, tapi bagi sebagai galakan kepada dia. Janganlah, jangan sekali kita dengan mudah merosakkan apa yang telah dibina dalam jiwa dia, kita rosakkan macam tu je. Tak kira lah ayah-ayah yang kita ada dalam ni peringatan untuk diri kita, ataupun yang tengok live, atau nanti mungkin 10 tahun lagi saya mati lah, saya tengok, kita pakai ingat benda ni. Baik. Yang sedemikian ini akan membawa kepada kesalahan yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Sebab apa? Kita mengaib-aibkan dia. Tapi jangan pula pengampunan itu diperlihatkan lebih-lebih lagi di hadapan orang ramai. Jika kesalahan yang sifat dia syar'i, dia tak sembahyang depan orang, tak apa, anak ayah hari ni dia tak sembahyang. Tak boleh. Dia tak sembahyang, kena hukum lah. Tapi bukan hukum dengan aibkan di depan orang. Hukumlah pada tempat yang sepatutnya. Memang Nabi bagi rotan. Tiba-tiba orang keluar kaedah. Dalam Islam mendidik anak tidak pernah dibenarkan rotan. Menyakit sungguh. Buat pandai ni pun masalah kok. Merata jumpa kaedah pelik-pelik ni. Dunia tanpa sempadan kan. Sedangkan memang Nabi suruh tak. Rotan bukan rotan tibai macam WWE tu. Angkat atas gelanggang empuk, bukan. Rotan mendidik kan? Kita dulu pun gitu, kena rotan sekali je, taubat dah. Padang ayah jegih, lepas tu jalan terus. Sebab apa? Insaf dah sekali kena, cukup kan? Itu sifat dia mendidik, bukan menzalimi. Sama lagi, jadi ringkasnya si ayah tu Musani, kalau kita baca daripada kuliah, daripada bulan 11 ke sebelum tu, bulan 12 saya tak ada, saya pergi Mekah. Daripada awal bab ni memang sebut ayah je. Satu perkataan mak pun tak sebut. Sebab apa? Tanggungjawab didik ni memang beban atas ayah. Tapi bukan juga makna mak selamat. Mak ni assistant lah, bantu. Cuma yang kita risau sekarang terbalik. Mak je lah buat. Kadang-kadang ayah kita terlepas pandang. Walaupun saya percaya dalam surau kita ni kebanyakannya bukan level ayah dah, level tok dah. Tapi boleh kita pesan lah ke anak-anak kita. Ketika mana proses mereka mendidik cucu-cucu kita. Yang tu kena buat lah. Saya pun ada dah cucu. Mana punca dia. Anak saudara saya ada seorang dari mana dia. Dia menikah dah, ada anak 2. Tak pasal-pasal jadi datuk. Awal dapat datuk. Anak dia pun besar dah, 4 tahun ya? Jadi pesan kat dia pun saya pesan benda yang sama lah. Kata jaga elok cucu aku tu. Ajak macam ni, kita pesan. Sebab apa? Nak jadikan dia hidup. Dan jika hanya sekali dia berbuat demikian, yakni kekeliruan, lalu diperlihatkannya, maka perkara ini akan membuatkan anak itu berani dan tidak peduli untuk memperlihatkan kelakuan yang salah kepada sesiapa pun. Dan apabila kelakuan yang salah ini sudah didiamkan, tapi dia masih melakukannya untuk kali kedua, ketiga dan seterusnya, maka seharusnya dia diberi hukuman secara rahasia dan hanya anak itu sendiri yang mengetahuinya. Kalau dia buat juga salah, kita dah hukum, dia buat lagi, kena hukum. Tapi bukan kaedah hukum depan orang ramai. Yang ni pun satu bab juga. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kadang menjadi satu tabiat. Kalau boleh mengaibkan orang, seronok. Hatta anak sendiri. Kita berasa kita cerdik dah, anak sendiri pun kita nak aibkan. Jangan. Dia memberikan kesan yang sangat besar untuk jangka panjang. Hormat dia pada kita, kesungguhan dia dengan ilmu, kesungguhan dia untuk berubah akan rosak. Kita risau benda tu. Anak tersebut adalah diberi peringatan bahawa yang dikerjakan itu adalah suatu kesalahan yang besar,
dan kepadanya hendaklah dikatakan. Musannif bagi ayat siap ni, kita sesuai dengan ayat kita. Jangan engkau ulangi lagi kelakuan ini semula selepas ini. Jangan lakukan lagi perbuatan itu, sebab akhirnya akan nampak di kalangan orang lain. Engkau mesti malu daripada mengulanginya. Pesanan-pesanan ini kena sampai kepada mereka. Atau bahasa kita pesan tu, jangan buat dah, jangan buat macam ni, jangan begitu, jangan. Kita pesan macam biasa, kena pesan berapa kali? Unlimited. Selagi boleh pesan-pesan, tapi jaga adab-adab dalam menegur. Bahasa mudah dia gini lah, kalau kita orang tegur depan, orang aibkan kita, kita pun tak selesa. Begitu juga sifat anak-anak tadi, bukan binatang, dia pun ada perasaan. Jadi kita jaga benda tu. Dan ucapan nasihat itu hendaklah dilakukan dengan bijaksana. Jangan mengucapkan perkataan yang tidak sepatutnya atau kurang berguna. Jangan pula terlalu banyak mencela dan mengejek. Ini pun penyakit. Ini kena sebut sebab banyak kes. Sebab kami, tugas hakiki saya buat trading, jadi banyak terlibat dengan program-program keluarga. Antara yang selalu datang adalah, saya Alhamdulillah dapat belajar kat situ banyak. Kalau mak ayah datang minta nasihat, poin dia mudah. Ustaz, saya nak buat macam mana anak saya ni degil, tak tahulah, saya cakap tak mau dengar langsung, keras kepala betul dia. Seminit tu 600 kali kot perkataan tak elok keluar dari mulut. Saya kata ginilah kak, saya tahu dah kenapa anak kak ini tu. Kenapa? Akak cuba kira berapa kali sebut bodoh, berapa kali sebut tak guna dalam masa 2-3 minit. Lupa ke al-kalam huwa du'a? Kata-kata jadi doa tu mak. Kalau saya sebut mungkin tak bekas kan. Mak sebut kat anak. Dah nak sangat Allah Ta'ala bagi. Jadi betul dia ada salah, betul dia silap, tapi bukan dengan cara menghina, mengejek, mencela. Itu bukan pilihannya. Nabi SAW bila tengok budak tadi kan, kita cerita dalam bab adab makan. InsyaAllah. Ya, kita berhentilah sekejap. Jadi kita sambung lah. Kita berhenti untuk azan sekejap insyaAllah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Baik, insyaAllah kita sambung sikit lagi. Lepas ni kita akan berhenti solat isyak. Tuan-tuan solat isyak, saya jadi pengadil dekat belakang. Saya jamak saja lah. Nak gerak balik lepas insyaAllah. Seperti mana kita sebut dalam topik awal tadi lah kan. Topik awal tadi ketika Nabi tegur budak yang makan dengan tangan kiri, kelang kabut, bismillah tak baca. Nabi hanya panggil dia balik, ya ghulam. Kan? Itu pun kira panggilan yang dah tegas, tapi masih elok. Wahai budak, Nabi panggil. Kalau panggilan yang lembut lagi, Nabi panggil, ya bunayya. Tapi bila nak tegas, Nabi panggil, ya ghulam. Budak, Nabi kata. Nabi berdoa bismillah. Mula dengan bismillah. Qul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Perlu ke maki? Tak payah pun. Dicela budak tu? Tak ada pun. Hatta pernah dalam kes yang lebih berat. Ketika lalu Nabi jalan dengan Ummahatul Mukminin Sayyidina Aisyah. Ada seorang Yahudi yang jawab salam Nabi, yang bagi salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Sam, celakalah kamu. Nabi balas apa? Waalaikum. Kalau kita paling kurang sama, Waalaikumsalam gitu. Dan celaka juga kata engkau. Nabi tak, sebab mulut Nabi bukan keluar perkataan itu. Nabi kata waalaikum. Aisyah kata, ya Rasulullah, dihina kamu, dihina Rasulullah. Nabi kata balik, Aisyah nak marah, dah betul hak dia sebagai isteri. Satu. Yang kedua, kata tu kepada suaminya dan Rasulullah. Kalau kita pun kita marah. Sebab tu Sayyidina Umar, siapa hina Nabi memang keluar pedang. Sebab memang hak Nabi tak boleh dibuat gitu. Tapi tengok hikmah Nabi, Nabi jawab waalaikum. Dan ke atas kamu juga. Maknanya balik celaka tu atas dia, tapi tanpa perlu mengeluarkan perkataan itu. Jadi kadang kita sampai berlebih-lebihan sangat memperkecilkan, memperendah, menghina atas kesilapan-kesilapan yang secara fitrahnya memang berlaku kepada anak-anak. Jangan sampai gitu. Takut esok dia dah biasa dengan perkataan mencela, menghina, maki hamun dan sebagainya. Yang tu kita kena elak. Sebab apa yang bapak dia cakap ni, esok dia buat lah juga. Bapak dia kuat mencarut sangat, maki hamun, lekat lah. Dan itu memang berlaku pun. Maka kita elakkan. Itu antara dua. Banyak lagi contoh kita buka kitab sirah tu, melambak-lambak lah kan, tentang bagaimana adab Nabi dalam berbicara. Yang tu kita boleh buat insya-Allah. Dan perkara ini tidak perlu, sebab kalau yang sedemikian dibiasakan, anak tadi akan menganggap sesuatu yang ringan sehingga celaan dan cemoohan dianggap biasa sahaja, dan akhirnya lenyaplah wibawa nasihat dan hilanglah pengaruh serta kesannya dalam hati anak tadi. Kita mungkin rasa puas, tapi yang puas tu syaitan lah. Boleh menghina anak, merendahkan dia sehingga nampak kita hebat, maki hamun dia dalam keadaan konon mendidik, tapi akhirnya rosak alangkau giginya. Sepatutnya anak tu jadi orang yang sangat berguna, yang ada nilai untuk agama, tapi disebabkan mulut kita yang selalu memperendah, memperkecilkan, sebab mungkin kita nak tunjukkan kita besar, maka akhirnya binasa. Biasa masuk bab ni kuliah, habis kuliah orang main ustaz, dan 2-3 minggu ni kira teruk ayah kena bantai. Bukan, ni je baru bab sentuh bab ayah sikit. Mana peringat, kalau kita tak buat, alhamdulillah. Kalau kita buat, mana ini ruang yang Allah bagi untuk kita baiki, tak ada apa. Bukan siapa buruk, siapa lebih baik, tak ada. Saya pun sebagai ayah, saya ada silap, confirm. Kadang terlepas pandang. Sehingga anak-anak yang akan menegur balik kita. Tambah kalau anak kecil, dia memang jujur. Tuan-tuan nak rasa, balik tengok cucu masing-masing. Kan dia smash atuk dia selamba je. Atuk dia wuduk, angkatkan melekat, nampak lutut dia. Dia pergi, atuk aurat dosa, nak masuk neraka ke dia? Selamat atuk dia, turun kain. Maknanya teguran yang baik itu tak apa. Lah budak kecil dia kata apa kan, tapi teguran dia betul, maka kita ambil. Khalas. Oleh sebab itu ayah hendaklah bersikap bijaksana menjaga perkataan-perkataan yang akan dikemukakan kepadanya, jangan memperolok-olokkan anak. Ini lagi satu. Nabi sangat larang untuk kita memperolok-olokkan. Bahasa kita ni panggil apa mempersendalah kan. Dia memperlekehkan sangat. Sehingga si anak tadi merasakan suatu keadaan yang sangat tidak baik. Yang lebih bimbang adalah sehingga anak itu merasakan itulah kaedah yang betul untuk membimbing, menegur, memperbaiki dan sebagainya. Esok dia buat, wal-'iyazu billah. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahul mithlu amsalihah.
Nabi sebut falahu mithlu amsalha. Kamu dapat macam mana kamu buat. Kita ajak man sanna sunnatan sayyi'ah. Kau start benda buruk orang ikut. Dapatlah banyak mana kau ajar tu. Orang ikut lagi. Ha buat. Orang lain ambil benda baik, kita ambil benda yang tak baik. Tak pasal sakit, seksa di alam yang kemudian. Sementara itu tugas ibu pula. Baru sampai nama mak selepas 3 bulan. Tugas ibu pula hilang dah mana tadi? Tugas ibu pula ialah mengingatkan anaknya akan wibawa ayahnya. Mak kena lambung lah. Ayah pesan. Sebenarnya proses ni kita buat. Rupanya ni proses yang ulama susun. Sebab tu jangan pandang rendah mak ayah kita tu, nampak biasa. Mak ayah motong getah, mak jual nasi lemak. Dua-dua bangun pukul 3 pagi sampai kerja dia sampai 7 pagi ya. Selebihnya buat apa? Duduk pondok. Kita nampak je mak ayah kita bukan ustaz. Ya, dia sebab dia tak mau mengajar je. Pada ilmunya subhanallah. Tuan-tuan nak try, tuan-tuan pergi Fatani Darussalam. Tengok orang jual petai tepi jalan. Kita tengok dia baca apa. Sambil jual petai baca Fathul Mu'in tu. Kita pun Safinah pun pening baca fiqh. Dia baca Fathul Mu'in. Sebab apa? Mereka bukan mengaji untuk mengajar. Mengaji sebab tanggungjawab. Ilmu kena tuntut. Tambah yang fardhu ain. Nama pun fardhu ain, memang kena mengaji. Mereka mengajilah mereka. Jadi tugas ibu tadi adalah mengingatkan anak akan wibawa ayahnya. Mana mak sebut ayah tegur tu betul. Sebab tu kena semayang, kena tutup aurat, kena peringat. Dan disertai pula dengan penjelasan keburukan daripada perbuatan. Mak syarah. Tapi jangan risau, ni memang kemahiran mak. Kalau syarah mak, insya-Allah jangan risau. Syarah tu memang sangat sempurna lah bahasa dia. Kalau bagi mak khutbah Jumaat, Rabu mula dah pun tak apa, jangan risau. Habis hari Khamis depan boleh. Mak ni modal dia kathirun min, sangat banyak lah. Tak ada masalah. Memang bahagian syarah ni bahagian mak. Bahagian syarah ni. Ayah bagi matan, mak tulis syarah. Ikutlah rajin sikit, buatlah mausu'ah ke nak buat hasyiah ke, suka hatilah. Tapi bahagian matan ni ayah buat. Kita baca ni kira ni mukhtasar dah ni ringkasan. Bahagian ayah adalah bagi poin, betul mak syarah. Ringkasnya antara ayah dan ibu hendaklah ada kerjasama yang sebaik-baiknya untuk mendidik anak apabila timbul dengan gejala yang tidak baik tadi. Dan satu lagi pendidikan yang utama adalah hendaklah ayah melarang anaknya tidur di waktu siang dengan banyak, sebab ini menimbulkan sifat malas untuk bekerja. Ni beringat. Melainkan memang yang kerja shift malam. Memanglah siang masa dia tidur. Itu tak boleh buat apalah, sebab masa kerja sekarang. Walaupun asalnya malam ni Allah jadikan libasul lakum, pakaian bagi kamu, dengan maksud masa rehat tidur. Tapi dah kalau kerja shift malam lah, tak apalah. Tapi jangan dibiasakan anak dengan tidur yang banyak pada waktu siang sebab menimbulkan sifat malas. Tapi di waktu malam pula jangan dilarang sama sekali. Sebaik-baiknya jangan dibiasakan tidur di atas tilam yang terlalu empuk atau peralatan yang serba mewah. Saya tanya sendiri kepada anak murid, kepada tok kami lah. Memang bantalnya adalah buah kelapa. Saya tak sempat tengok arwah tok saya, Tuan Haji Nawawi. Saya tak sempatlah jumpa dengan dia. Dia meninggal dulu sebelum saya lahir. Tapi baca dalam manaqib beliau, memang dia tidur buah kelapa. Kenapa? Supaya terentak jaga tu bangkit semayang, lepas tu murajaah. Kita ni jaga pun ejah balik, susu elok, tak balik. Tu saya lah tu kan. Malam pun begitu, jangan dibiasakan atas tilam yang empuk. Sebab tu kalau kita pergi pondok, tuan-tuan pergi lah pondok mana? Kalau rajin ziarah tempat Ustaz Al-Muhum Ustaz apa nama ni? Allah Subhanahu Ustaz Ansari dekat Busana Arifin, sama Busana Arifat pun sama. Ada pondok tidur gitu ya. Ada toto kira kaya tu. Zaman tu ada toto kaya lah. Ni bantai. Ni pada dulu ni bantai. Cuma dulu ni bukan lidak dia. Ni hadiah guru kami insya-Allah bagi pada saya. Kira tak lidak jadi bantai. Sebab tidur pondok sejuk. Dia bukan duduk macam seksi 8 Syaklan tengah bandar kan. Kita panas. Tu yang rumah saya aircon, tengok surau aircon ada 400 biji pun. Banyak tu. Mujur kuliah saya pesan dekat ji. Kuliah saya aircon mesti tutup kan. Kalau buka saya beku terus depan. Memang tak tahan. Kita biasa tak ada aircon kan. Nak sebut bahawa jangan bagi biasa, dan biasakan bukan tempat yang terlalu empuk atau peralatan yang serba mewah. Tambah zaman mengaji jangan bagi. Esok dia nak beli apa-apa, biar dia kerja esok dia cari, tak apa. Jangan beri kemewahan terlalu awal sebab dia boleh jadi orang yang ghaflah, yang lara. Perkara ini kurang baik sebab akan kakulah anggota tubuh anak tadi dan dia akan menjadi malas. Bahkan ini menyebabkan tumpuan otak si anak tadi terlampau dimanjakan. Jika yang sedemikian itu diteruskan, selain bahaya-bahaya sebagaimana di atas yang kita sebut tadi,
Anak-anak ini waktu besarnya menjadi orang yang tidak sabar dan tidak tahan penderitaan dan ingin kenikmatan semata-mata. Sedangkan hakikat hidup ni tarbiyah. Memang susah, biasa kan? Kenapa orang dulu-dulu cekal? Sebab nak mandi pagi keluar rumah kan? Jalan ujung tu kalau telaga cedok pula naik. Nak pergi sekolah jalan berapa kilo? 4 kilo. Sekolah satu zon tu ada satu pakai pula kasut getah kan, tucak melecek kaki. Tapi sebab mujahadah, hari ini menjadi orang yang sangat luar biasa. Bukan makna anak kita tak boleh senang, balik esok semua okey, mulai hari ni ayah nak kau jalan kaki pergi sekolah. Tak. Cerita dengan kemudahan yang ada manfaat, tapi jangan sampai melampau. Nah, jika yang semikian diteruskan, maka dia akan beri kesan yang buruk kepada anak. Dia nak yang elok-elok je, sekalipun kehormatan dan haknya dilanggar. Oleh kerana itu, maka seharusnya dibiasakan dengan suasana yang agak kasar atau kurang selesa, baik dalam bab tidurnya, berpakaiannya, makanan dan seumpama dengannya. Maka padam-padam patut. Jangan baju cemeh sikit baru kita beli baru. Baju kamu mesti harga 4,000 selang kata. Sebab kita memang ada jumpa, tapi selepas kita nasihat, alhamdulillah. Saya dipanggil kuliah, ada satu rumah hamba Allah, orang kaya lah. Nama tak boleh sebut, dia live. Habis kuliah dia kata, ustaz dia nak pergi ke mana-mana tak? Saya kata, ke mana tu mana? Sebab saya banyak terlibat dengan misi-misi kemanusiaan. Bulan 3 ni insya-Allah kami akan ke Yaman dengan kerjasama kerajaan negeri Terengganu dengan NGO kita pergi ke Yaman hantar bantuan sebab perang tengah teruk. Krisis makanan dalam peperangan paling teruk sekarang Yaman sebab dia tengah kemuncak. Yang lain tu dia kejap ada kejap tak ada kan. Jadi saya kata nak bagi apa tu? Dia kata banyak ni baju yang tak pakai. Kita faham tak pakai ni, tak pakai dah. Bila dia bagi tag pun tak buang ni. Kata, ush, ni tak pakai semua tu. Tak pakai pun dia beli tu tak pakai. Betul saya buka bab ni cerita. Lepas tu pergi tak ada dalam bagi yang macam tu. Maknanya yang dah pakai. Sama ada dia sorok ke atau memang betul dah pakai, wallahualam. Tapi saya pesan jangan biasakan. Nah, yang melampau-lampau sangat. Takut jadi membazir. Makanan sama juga makanan kita sebut dalam bab yang lepas. Selain itu, baiklah anak itu dilarang daripada mengerjakan sesuatu secara senyap. Sebab sebenarnya dia tidak akan melakukan dengan cara sedemikian kecuali dia yakin bahawa perbuatan itu adalah tidak baik dan tidak patut dilihat orang. Jangan biasakan. Sebab itu antara pesanan orang tua-tua dulu, ni hikmah orang tua-tua dulu dahsyat. Kita tengok biasa ni. Pasal anak lelaki dia tak bagi tutup pintu bilik. Semua tu bersebab. Bukan sesaja jangan kata orang tua mandai-mandai. Tak. Sebab ruang maksiat macam-macam. Imam Syafi'i pun pesan antara benda yang menyebabkan manusia, wabil khusus syabab wal fatayat, orang lelaki dan perempuan yang muda-muda terjebak dengan maksiat apa? Masa senggang dan duduk berseorangan. Ramai-ramai dalam ni siapa berani buat maksiat? Siapa berani? Tengah-tengah ni berjudi kat tepi ni ke? Tiba-tiba haji judi kejap, boring Ustaz judi tu. Tak boleh sebab environment, persekitaran, biar tu suasana. Pergi cuba duduk seorang. Tak tentu. Maka sebab tu jangan dibiasakan. Sebab tu apa yang orang tua buat, jangan cepat kita lawan dulu. Setiap tu ada hikmah. Tambah kalau dia mengaji, dia tak cerita kat kita je. Kita je kan main tampai kat kereta kan, lulusan mana-mana. Dia tak tampai. Tapi dia mengaji dahsyat, masya-Allah. Maka jika sedemikian itu benar-benar diawasi, maka anak ini akan terbiasa meninggalkan perbuatan yang tercela. Yang itulah kita harapkan. Sebahagian harinya hendaklah digunakan untuk berjalan dan bergerak, seperti bersukan riadah, latihan fizikal pun perlu. Dan itu yang Nabi SAW buat. Tak kira lah tuan-tuan nak buat yang mana, berenang ke, berkuda ke, ada yang mana, ada yang jogging, naik basikal. Jangan Ustaz, naik basikal kira sunnah ke? La ilaha illallah. Riadah je, niatlah itibak. Nabi suruh badan sihat, dapatlah pahala. Memanglah zaman Nabi BMX ada lagi. Tapi yang penting riadah, latihan. Dan biasakan agar anak itu tidak membangga-banggakan nenek moyangnya atau mencercanya. Tidak terlalu hulu dalam dua-dua, sama ada memaki hamun atau berbangga sangat. Sebab memang ada orang yang terlalu bangga dengan keturunan, tapi keturunan dia je lah yang handai, dia tak ada apa-apa. Tapi bukan juga mencela mereka, sebab mereka Allah telah kurniakan kelebihan, rahimahullah. Tapi kita kena menyambung dengan lebih baik. Itu je. Dan laranglah mereka dari berjalan terlampau cepat seperti orang yang ketakutan atau kebingungan. Suatu perkara lagi ialah agar anak itu diawasi benar-benar supaya tidak membanggakan dirinya kepada kawan-kawan, baik yang berhubungan dengan makanan, pakaian atau apa yang diperoleh dirinya daripada rumah, juga hal ehwal keluarga atau keadaan rumah tangganya. Tapi sebaliknya hendaklah dibiasakan dengan merendah diri dan memuliakan setiap kawan atau sahabat dan selemah lembut dalam perkataannya. Ini sifat tawadhu'. Nabi SAW isteri ramai, tapi Nabi tak pernah pergi heboh ke orang bangga cerita tak.
Nabi yang ibadatnya luar biasa, tapi bukan pergi hebat aku semalam tahajud sepanjang malam, tak ada. Yang sibuk nak cerita ke orang ni jarang-jarang bangkit dia. Kita nak cerita sangat bagi nampak soleh. Tak payah. Kita ni ummatan wasata, pertengahan sederhana. Cerita dengan tujuan pengajaran boleh ambil contoh orang-orang yang telah terbukti, yakni orang yang telah wafat, para ulama salafus salih, cerita pasal mereka. Cerita pasal kita buat apa? Kan? Kita ni tak tahu lagi akhir macam mana, cuma kita doalah mudah-mudahan husnul khatimah. Baik, jadi insya-Allah dalam kuliah bulan depan kita sambung bab seterusnya tentang pemberian. Terus diajar kepada anak, dan perasan tak dia tinggal dah balik perkataan ibu. Masuk bab ayah balik ni. Sehinggalah habis bab ni, dan bulan depan dah aku sambung terus kepada bahaya instan. Wallahu a'lamu bissawab. Dan tuan-tuan insya-Allah siapa yang berhajat untuk membantu, duit yang sumbangan tuan-tuan bagi kita akan gunakan untuk dua benda. Dan salah satu tu saya boleh ajak tuan-tuan datang sekali lah. Yang pertama untuk misi ke Yaman pada bulan 3 ini. Kita sasarkan paling kurang setiap orang volunteer kita sasarkan dapat sekitar 30,000. Dan malam ni lah baru malam pertama sebab keputusannya keluar kemarin. Untuk bawa ke sana. Yang keduanya separuh lagi kita akan bagikan untuk daurah kubra bertempat di maktabah kami di Bandar Baru Bangi, di Bandar Bukit Mahkota dekat Bangi Lama. Jadi tuan-tuan yang berkelapangan kita akan buat selama daurah selama 5 minggu, bermula minggu ke-5 bulan 8 dan minggu pertama 2, 3 dan 4 bulan 9. InsyaAllah yang dah confirm dengan kita adalah Syekhuna Syekh Nazrul Nasir Az-Zahari, Fazallah. Beliau akan balik daripada Mesir untuk daurah tu. Beliau minggu ke-3, maknanya minggu ke-2 bulan 9, minggu ke-3 daurah. Kemudian sedang menunggu pengesahan daripada Syekh Aminuddin Abdul Rahim, ahli Majlis Fatwa Negeri Kedah, guru kami di Pondok juga. Kemudian guru Mak Razani, guru pada Ustaz Azim yang benar nanti saya kat sini. Kemudian Fadil Dr. Aiman Akiti, adik kepada Dr. Afif yang Akiti, pensyarah kanan di UAE sekarang. Dan satu lagi yang sedang menunggu pengesahan adalah daripada Ustaz Muhammad Ustaz Syed Qadir Jufri. Lupa pula Ustaz Syed. So 5 orang ni insya-Allah kita akan baca bab ibadah daripada kitab Fathul Mu'in, antara kitab fiqh yang paling besar lah dalam mazhab Syafi'i. Jadi kos dia untuk daurah selama 5 minggu termasuk penginapan kepada guru-guru, makan yang kita sediakan, dan kami sasarkan majlis ini dengan percuma sebab itu yang kita buat di pondok tu. Jadi kos kita kira semalam 22,800, rasa 23 lah lebih kurang. Hotelnya duduk hotel depan maktabah je, ada hotel Bangi Avenue tu. Jadi kos kita 22,800. Maka siapa yang berhajat untuk infak untuk daurah tu, dan yang tu kita jemput marilah. Tapi nanti saya bagi poster gaji, daftar lah. Walaupun tak bayar daftar sebab limited seat, penuh dah dewan, tak boleh masuk lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita. Sekadar itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Kita habiskan dengan baca doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأساة والمغرم. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.